kumpulan kami akan menerangkan tentang tokoh-tokoh ahli falsafah, iaitu Aristotle dengan Al-Farabi. Nama ahli kumpulan saya ialah Imam Fitri, Airi Farhan, Afiq Najmi, Daniel Amri, Muhammad bin Rahman dan Haziq Shazwi. Kita masuk kepada tokoh pertama, iaitu Aristotle. Okey, tarikh lahir Aristotle dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagira, sebuah kota di utara Yunan. Okey, tahap penelitian beliau tidak terdapat sebarang catatan yang sahih mengenai penelitian beliau. Namun beliau datang pada sebuah keluarga yang kaya, dan tentulah beliau menerima bentuk latihan kesusastraan dan gimnastik yang biasa lagi orang-orang yang berada di Yunan, iaitu orang-orang kaya. Okey, bidang yang dipelajari oleh Aristotle ketika umur 17 tahun, beliau meninggalkan Stagira menuju ke Athens dan menyertai kumpulan orang-orang bergeliga yang bekerja dan belajar di bawah Plato. Okey, zaman kebilangan Aristotle kekal di Athens sebagai seorang ahli akademik Plato selama 20 tahun. Ketika itu beliau berumur 37 tahun, seorang ahli falsafah dan ahli sains. Aristotle ialah ahli falsafah Greek yang dididik oleh Plato. Beliau merupakan guru pada Alexander the Great apabila Alexander menjadi raja Makedonia pada zaman 336 sebelum Masihi. Kepada tokoh yang kedua, iaitu Al-Farabi. Latar belakang Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi ialah Abu Nasir Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzaid Al-Farabi. Okey, tarikh lahir beliau dilahirkan pada tahun 874 sebelum Masihi, iaitu bersamaan dengan 260 Hijrah di Transonia yang terletak di wilayah Wazid di Turki. Tarikh kematian beliau pada tahun 950 Masihi, bersamaan 339 Hijrah. Okey, tahap pendidikan beliau. Mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakar Muhammad Ibni Al-Shari. Okey, ilmu yang dipelajari oleh beliau, dia berkemampuan menguasai pelbagai bahasa. Dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai gambus. Malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang bidang perubatan, sains, matematik dan sejarah. Keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Untuk sumbangan Aristotle, yang pertama, sistem penalaran rasmi dianggap oleh banyak pihak sebagai bapa kepada bidang logik. Aristotle meletakkan penghujahan dan logik, memberi penekanan kepada pemikiran dan yang baik, termasuk idea bahawa kebajikan dan moral telah dibangunkan untuk sebab dan berfikir. Yang kedua, analogi politik Aristoteles. Rujukan dan idea Aristotle juga memberikan sumbangan besar dalam bidang politik, terutama berkaitan dengan struktur, fungsi dan tujuan negara kota. Aristotle membandingkan seorang ahli politik dengan seorang ahli seni dalam erti kata bahawa dengan menggunakan pengetahuan yang produktif, ahli politik mengendalikan, menghasilkan dan mengekalkan sistem perundangan yang mengikuti prinsip sejagat untuk mencapai matlamat akhir. Sumbangan yang ketiga adalah kajian dalam bidang biologi dan perubatan Yunani. Bidang perubatan juga merupakan salah satu yang menarik minat Aristotle. Walaupun diperhatikan untuk pengajiannya dalam bidang biologi, dia juga dianggap sebagai bapa fisiologi dan anatomi komparatif. Dipercayai bahawa dia telah datang untuk membandingkan 50 spesies makhluk hidup semasa penyiasatan mereka. Al-Farabi terkenal dan mendapat gelaran di kalangan sarjana Muslim sebagai guru kedua, Al-Muallimu Al-Thani, iaitu pewaris Aristotle. Guru pertama,
Beliau juga terkenal kerana kemampuan beliau menguasai pelbagai bahasa. Al-Farabi menyumbang dalam bidang falsafah, mantik, sosiologi dan sains serta dikenali sebagai Al-Farabius di Barat. Al-Farabi adalah seorang qadi. Bidang sains merupakan sumbangan Al-Farabi yang sangat berguna kepada masyarakat dahulu dan ia masih digunakan sehingga kini oleh banyak pihak. Sumbangan lain beliau ialah ilmu logik, sains dan perubatan, bidang sains politik, sosiologi dan falsafah. Bismillahirrahmanirrahim. So seterusnya kita akan sambung kepada laporan karya Aristotle. Jadi laporan karya Aristotle yang terkenal iaitu ada 3. Pertama ialah The Organon, Metafizik dan juga Retorik. Jadi yang pertama ialah The Organon. The Organon ni ialah suatu karya Aristotle mengenai logik yang dipertemukan pada sekitar tahun 40 tahun sebelum Masihi bersama pengikutnya iaitu Andronicus dan Rhodes. Selepas itu mereka juga mengumpulkan 6 buku yang merangkumi tentang kategori, pada tafsiran, analisis terdahulu, analisis posterior, topik dan tentang penyangkalan sofistik. Organon juga daripada bahasa Yunani ialah suatu sukatan pelajaran ataupun kesimpulan. Ini bermakna ialah suatu penakulan di mana suatu kesimpulan dapat diambil daripada dua premis. Sebagai contoh, semua lelaki adalah fana atau binasa. Semua lelaki adalah fana atau binasa. Semua orang Melayu adalah lelaki. Kesimpulan dan penakulan yang kita dapat ialah semua orang lelaki adalah binasa. Yang kedua ialah metafizik. Metafizik ialah ditulis secara harfiah atau dipendekkan kepada sebuah fizik. Jadi fizik ni ialah mengkaji sifat kewujudan. Ianya juga disebut sebagai metafizik ni juga disebut sebagai suatu falsafah pertama ataupun kebijaksanaan. Fokus utama metafizik ni meneliti apa yang dikatakan, apa yang dapat dikatakan berdasarkan pada apa itu, bukan kerana kualiti tertentu yang dimilikinya. Dalam metafizik ni juga Aristotle juga memiliki sebab akibat, bentuk, jirim dan bahkan berdasarkan logik untuk keberadaan Tuhan. Dan yang terakhir, karya Aristotle yang terkenal iaitu retorik. Apa itu retorik? Bagi Aristotle, retorik ialah suatu fakulti untuk memperhatikan dalam setiap keadaan cara meyakinkan yang tersedia. Aristotle juga mengenal pasti kaedah utama retorik, iaitu ethos, etika, pathos, emosi, logo, logik, dan ini juga memecahkan retorik kepada beberapa jenis pidato, iaitu epedik, upacara, forensik, hakiman dan musyawarah, di mana penonton atau masyarakat diminta untuk membuat sesebuah keputusan. Karya ini juga membuatkan beliau, iaitu Aristotle, mendapat gelaran sebagai bapa retorik. Itu saja. Terima kasih. Mempunyai beberapa karya yang terkenal, antaranya ialah Uyul Al-Masail, pokok-pokok persoalan, Tahsil Al-Sa'adah, mencari kebahagiaan, Ihsya'ul Al-Ulum, statik ilmu. Hasil karya-karyanya Al-Farabi mempunyai 6 bahagian, iaitu logik, sains fizik, metafizik, matematik, muzik dan politik. Dalam kajian logik, Al-Farabi berkata bahawa falsafah dari segi penggunaan akal secara umum mendahului kewujudan agama, baik dari sudut pandangan masa dan dari sudut logik. Al-Farabi berkeyakinan bahawa permulaan falsafah pada erti kata penggunaan akal telah meluas sejak zaman Mesir kuno dan Babylon, jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Musa. Semua kebenaran dan agama seharus difahami dan nyatakan sekurang-kurangnya secara rasional sebelum kebenaran diambil oleh para Nabi. Dalam bidang logik ini, Al-Farabi secara terperinci menggambarkan Aristotle Organon yang merangkui hermeneutika, kecanggihan, puisi atau syair dan retorik. Terima kasih. Oleh itu, daripada penerangan daripada rakan-rakan saya sebelum ini, itu dua tokoh falsafah kita, Aristotle dan Al-Farabi. Dari situ kita nampak yang
dua tokoh ini banyak banyak sumbangan falsafah diorang daripada sebelum Masihi sehingga kini, untuk yang bermanfaat untuk kita. So oleh itu kita perlulah menghargai sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh dua tokoh tersebut, iaitu Al-Farabi dan Aristotle. Dan tak rugi pun kita belajar falsafah ni. Sebab apa? Sebab dia falsafah ini banyak berkait dengan dunia kita dan alam kita. So hargailah pengamanan diorang itu. Sekian daripada saya dan kumpulan saya, kawan-kawan saya tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.